Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, selamat datang ke channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit perkongsian mengenai ternakan ikan tilapia, lobster dan sedikit DIY lah yang saya boleh kongsikan setakat pengalaman saya dalam ternakan selama ini. Jadi ternakan secara kecil-kecilan ni sebenarnya ruang kita yang saya ada ni memang tak banyak mana pun, tapi saya gunakan sepenuhnya, jadi ada juga manfaatnya. Begitu juga dengan korang lah, kalau kita ada juga ruang, okey, kita boleh buat ternakan secara kecil-kecilan. Walaupun nampak macam seperti biasa-biasa, tapi sebagai hobi untuk sebagai pemakanan. Kalau kita buat ternakan ikan, kita buat sebagai pemakanan. Macam saya pun, saya ada buat sedikit jualan anak-anak benih ikan tilapia ni. Okey, dalam polisterin yang saya tunjuk tadi tu, saya baru saja ambil anak benih ikan tilapia yang saiz 1 inci lebih. Jadi customer nanti akan datang ambil lah, sebab dia dah janji dah dengan saya. Okey, kalau korang nak tengok bagaimana jualan anak-anak benih ikan tilapia saya ni, ada dalam Facebook saya lah. Saya boleh share dalam Facebook saya tu. Ada juga kadang-kadang saya upload untuk buat jualan, dan ada juga yang datang terus membeli. Tapi setengah tu ada order lah, sebab jualan untuk anak benih sekarang ni memang agak terhad lah, sebab permintaan terlalu banyak daripada pengeluaran. Okey, itu masalah dia. Okey, untuk video kali ni, okey, untuk Facebook saya, laman Facebook saya korang boleh masuk lah, Tilapia Mini Farm. Ada gambar saya lah di situ, korang boleh nampak lah. Okey, itu aktiviti untuk buat jualan, dan ada sedikit lah saya kongsikan di dalam Facebook saya tu. Untuk video kali ni, saya nak kongsikan bagaimana kita bagi makanan untuk anak benih ikan tilapia ni. Kalau kita anak benih ikan tilapia ni, macam saya ada kolam induk di depan tu. Kalau kita ada anak benih, saya terus ambil lah dan dibawa ke belakang ni untuk dibuat pembesaran. Jadi anak benih ikan tilapia ni selalunya ada juga masalah daripada rakan-rakan YouTube kita, dan juga daripada rakan-rakan yang datang membeli untuk anak benih ni. Selalu bertanyakan bagaimana untuk pemakanan anak benih ikan tilapia ni. Kalau ada juga yang tengok daripada video saya tu, ada juga saya upload, saya buat untuk apa, macam letakkan lumut-lumut rumpat air di dalam tu sehingga banyak kan. Itu salah satu sebenarnya, itu adalah untuk mengelakkan daripada anak-anak benih ikan tilapia ni. Kalau kata yang saya ambil daripada kolam induk tu, kebanyakannya yang baru menetas. Jadi akibat daripada baru menetas tu, kalau kata kita campurkan sekali, sebab kok semen ni dia dua kaki tinggi. Jadi air yang saya letak tu memang banyak lah, memang penuh. Kalau korang tengok pun memang penuh lah. Jadi untuk mengelakkan daripada ikan ni, dia akan terumbang-ambing sikit. Jadi untuk mengelakkan daripada kematian dia tu, saya akan letakkan lumut. Jadi dia boleh bersembunyi sikit lah di dalam lumut tu. Jadi kalau kata ada juga rumpat-rumpat air yang ruput-ruput tu, dia akan makan lah sikit-sikit macam tu. Jadi selain daripada pemberi pemakanan ni, yang lebih terbaik adalah pellet lah. Jadi bagaimana pellet tu? Adakah saiz yang besar tu ataupun yang saiz yang kecil tu, bagaimana? Okey, saya boleh kongsikan. Okey, jom tengok. Okey, sebelum tu saya boleh share sedikit apa yang ada sekarang ni dekat kolam belakang saya ni, belakang rumah saya ni, untuk dibuat ternakan anak-anak benih. Okey, untuk kok semen yang hujung ni, anak-anak benih ikan tilapia yang baru ambil tu, sehari 2 hari saya akan masukkan dalam ni dulu. Masuk dalam ni. Mungkin tak berapa nampak sebab tu ada buih-buih sikit. Sebab buih ni selalunya daripada kolam yang saya ambil tu memang ada hormon ternakan, pembenihan tu dia akan ada sedikit lah. Jadi dalam ni. Okey, kalau kata untuk kok yang nombor 2 ni, okey, yang ni anak benih yang saya tunjuk hari tu, mungkin ada sedikit. Okey, kalau tengok betul-betul akan nampak jugalah dalam tu ada banyak, lebih kurang 1000 ekor lebih dalam ni, masih untuk dibuat pembesaran lagi. Jadi stok anak benih saya amat terhad lah, sebab permintaan terlalu banyak. Okey, untuk dalam ni lah yang saya ambil untuk jualan tu. Jadi dah kurang dah sedikit, hanya ada beberapa puluh ekor saja lagi yang saiz 1 inci dan 2 inci tu ada lagi dalam ni. Dan itu dalam ni lah yang ni saya buat. Jadi customer saya kali ni dia lebih ambil pendekatan yang lebih mudah lah, bawa polistiren sendiri. Jadi standby lah, kalau tidak saya terpaksa bungkus lah dalam ni. Jadi kalau kata dia bawa polistiren sendiri tu, jadi mudah bagi saya. Okey, dia boleh bawa balik, katanya dia ada pump yang pakai bateri tu. Jadi mudah lah, dia nak buat balik jauh katanya, balik ke kampung. Okey, ni lobster. Okey, yang ni lah yang dalam kolam yang saya pindahkan ke induk tilapia saya yang di depan tu. Okey, dalam ni ada banyak lagi dalam ni. Okey, saya boleh share bagaimana kalau kata untuk yang saiz kecil-kecil yang macam ni selalunya kita macam mana kita nak bagi pemakanan. Okey, daripada pengalaman saya lah, saya boleh kongsi sedikit lah, mungkin bermanfaat juga.
Okey, kalau untuk anak-anak benih yang macam ni, okey, macam mana kita nak buat? Okey, mudah saja. Saya ada buatlah satu sini, ada standby lah pemakanan untuk anak benih tu. Okey, saya boleh tunjuk bagaimana saya bagi anak benih ni makan dan saiz apa yang saya buat. Ya, itu saya kongsikan apa yang ada sekarang lah dekat belakang kolam ternakan saya ni untuk dibuat pembesaran. Jadi ikan-ikan yang besar tu selalunya daripada induk. Mungkin ada juga yang tanya saya kan, kalau kata nak buat habis dah, kalau kita jual anak benih, bagaimana pula yang dikatakan untuk makan pula ikan tilapia tu? Okey, untuk pemakanan ni sebenarnya saya ambil daripada kolam induk lah. Jadi umur ikan yang dah lama tu untuk ditransfer dengan tukar yang baru tu, jadi satu generasi ke satu generasi tu, jadi yang dah lama tu jadi saya angkat-angkat, saya akan bersiang dan saya akan buat stok lah di dalam peti ais untuk pemakanan keluarga. Dan ada jugalah saya bagi dekat kawan-kawan, rakan-rakan untuk merasa sendiri ternakan ikan tilapia ni, jadi kita berpuas hati jugalah, kita rasa satu kepuasan lah. Okey, jadi untuk pemakanan ikan tilapia ni, kalau kita beri dedak, ada juga konflik masyarakat lah, ada juga yang macam-macam style daripada rakan-rakan luar sana tu. Ada juga yang bagi pemakanan yang biji besar tu, yang saiz ekonomi tu, yang besar tu, yang nombor 3 tu kan. Okey, ada juga, boleh juga diberikan pemakanan macam tu, tapi sebenarnya saya tak suka macam tu. Sebenarnya kalau kita beri makanan tu, untuk perut anak-anak benih ikan tilapia ni, sebenarnya dia tak tahan. Sebab serat dia terlalu tinggi, terlalu kasar. Jadi anak benih ni ikan akan mati. Okey, lebih baik ambil langkah yang selamat. Saya gunakan yang ni lah. Okey, saiz yang kecil sekali ni, saiz yang nombor 1, saiz kecil sekali. Okey, untuk saiz macam ni sebenarnya saya jadikan serbuk. Untuk diberikan pemakanan yang macam tu pun sebenarnya tak sesuai lagi. Kalau kita dah umur 1 bulan lebih, okey, boleh diberikan direct yang macam serbuk macam ni lah. Okey, boleh taburkan terus di dalam kolam tu. Tapi kalau kata yang masih kecil tu, yang masa saya tunjuk tu, baru sehari 2 hari, kita perlu dah nak kena bagi makan ni. Tapi macam mana kita nak bagi makan? Kita, macam saya sendiri pun, saya blender. Saya blender. Kalau ikut dulu-dulu saya bagi pendapat dekat orang yang menaduk mai tu, saya kata tumbuk kan. Dulu saya pun tumbuk juga, tapi tumbuk kecil-kecil, bagi sampai lumat-lumat tu kan, baru tabur dalam tu. Jadi anak benih tak akan mati. InsyaAllah korang boleh cuba. Jadi sekarang ni saya beli satu blender yang kecil itu, saya blender sendiri untuk semata-mata anak benih ikan tilapia ni. Sebab anak benih ikan tilapia ni saya buat untuk jualan, adalah sedikit pendapatan kan daripada jualan ni. Jadi saya beli sendirilah blender tu untuk anak benih ikan tilapia ni. Okey, jom tengok macam mana saya bagi anak benih tu makan. Jom. Okey, untuk anak benih yang dalam kok yang nombor 2 ni, okey, yang kok nombor 1 tu, yang hujung sana tu, yang tu baru saya ambil sehari 2 hari lebih kurang macam tu. Dan ada lagi anak benih tu yang masih untuk menetas tu, saya akan bawa ke hujung tu lah. Jadi untuk kok yang nombor 2 ni, anak benih dah 2 minggu lebih dah. Okey, untuk 2 minggu ni macam ni jugalah. Kalau kita ikut daripada standard, saiz yang kecil sekali ni, sebenarnya serat dia ni, kalau kita tengok daripada serat dia, fizikal dia ni, memang serat dia memang halus. Dia tak sama juga macam yang besar tu. Mungkin ada juga yang berpendapat boleh juga bagi yang besar, kononnya dia akan mengembang di dalam air tu. Dan tapi sebenarnya kita kena faham juga, walaupun dia mengembang, tapi serat dia masih kasar lagi. Tapi kalau yang ni, dia akan serap masuk di dalam air tu, dan dia akan mendap sehingga ke dasar tu, dia akan kutik-kutik lagi dalam tu sebagai pemakanan macam nestum lah kita anggap kan, sebab baby lagi kan. Okey, macam tu. Tengok macam ni, saiz besar. Nampak saiz besar kan? Nampak, ini saiz dia. Okey, boleh juga beri macam ni, tapi tak berapa cantik lagi. Tapi saya akan blender. Ini yang dah saya blender dah, memang saya akan buat stok lah. Okey, macam tu. Ini yang saya blender sampai halus, sampai betul-betul halus blender. Serat dia memang cantik. Tengok, ini risiko kematian ikan memang zero, InsyaAllah zero. Jadi pengalaman saya. Okey, berikan ya macam ni ya, jangan tabur tinggi sangat. Saya akan tabur rendah sikit. Jadi yang dedak-dedak ni dia akan timbul lah di atas ni. Kalau kata ada ikan yang cuba-cuba nak menangkap tu, ada juga yang tenggelam. Jadi tengok, lebih selesa. Jadi kalau kata untuk pembesaran anak benih ni, yang ni memang terbaik.
bagi macam ni lagi. Nak bagi makan pun terpulang pada kita lah, pagi, petang. Tapi kalau saya ni, saya bagi tak tentu lah. Kalau tengok times free saja, saya akan keluar belakang ni, saya akan keluar. Tak ada limit lah. Saya akan sumbat bagi betul-betul untuk bagi besar cepat ni. Okey, korang boleh blender lah, senang. Ini saya kongsi lah, cara pengalaman saya lah. Daripada dulu sampai sekarang saya buat macam ni lah. Untuk anak benih, risiko kematian memang 0%. Korang boleh cuba. Macam lumut kat ujung sana tu, lumut kalau tidak dalam ni lumut banyak, saya letak. Tapi yang duk mai beli ikan dalam anak benih talapia dekat saya ni, dia orang pun minta juga untuk dapatkan lumut-lumut ni, katanya cantik juga. Tapi tak kisahlah, saya boleh cari lain. Okey, dari apa yang saya kongsikan tu, saya boleh buat kesimpulan lah. Sebenarnya kalau untuk diberi pemakanan ikan talapia ni, sebenarnya cara kita pemakanan tu dah betul, tapi cara kita saja yang kadang-kadang tak bertepatan dengan saiz anak ikan tu. Jadi kalau kata macam saya tu pun, saya blender. Korang boleh cubalah, korang blender ataupun bagi sampai halus tu, ikut cara lah, nak tumbuk, nak blender, macam-macam cara yang kita boleh buat. Okey, ada yang setengah tu, ada juga yang bagi tahu dekat saya, ada juga yang rendam dulu, lepas tu penyet-penyet. Itu saiz yang besar. Macam saya kata tadi lah, kalau saiz yang besar ni, walaupun kita dah bagi dia lembut, tapi serat dia tetap kasar juga. Jadi akan menyebabkan kematian ikan juga. Tak berapa sesuai. Jadi kalau kata macam blender ni, lebih sesuai daripada segi pengalaman saya lah. Okey, saya rasa setakat ni dulu. Semoga kita jumpa lagi di next video dengan topik-topik yang lain pula yang boleh dikongsikan, ataupun korang sendiri ada idea ataupun sebarang maklumat untuk dikongsikan bersama saya, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah tu. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.